Episod 1, bayang hitam di antara pokok sawit. Hutan sawit itu sunyi. Hanya bunyi desiran angin dan cuitan unggas sesekali memecah kesunyian. Jali, seorang pekebun yang sudah bertahun-tahun bekerja di ladang terpencil itu, seperti biasa memulakan harinya seawal subuh. Dengan parang di tangan dan bakul di belakang, dia melangkah masuk ke lorong sempit antara pokok-pokok sawit. Namun sejak kebelakangan ini sesuatu berubah. Daun-daun sawit seperti memerhati. Angin yang berhembus terasa membawa bisikan aneh. Dan yang paling jelas, perasaan diperhatikan yang semakin kuat hari demi hari. Hari itu ketika Jali sedang mengait buah sawit, dia terdengar bunyi ranting patah di belakangnya. Cepat dia menoleh. Tiada siapa, hanya lorong panjang yang suram dan gelap. Tetapi di hujung lorong itu, seolah-olah ada bayang hitam, berdiri diam, tinggi, besar dan bermata merah menyala. Jali terkaku, degupan jantungnya mula bertingkah. Namun dalam sekelip mata bayang itu hilang. Dia cuba meyakinkan diri itu hanyalah bayang pokok. Tapi sepanjang hari itu, Jali mula perasan satu perkara aneh. Setiap kali dia bergerak, bayang hitam itu seolah-olah mengikuti dari kejauhan. Tidak pernah menghampiri, tapi tidak pernah hilang. Malam itu Jali tidur dengan resah. Dan dalam mimpinya, makhluk tinggi bertanduk dua itu berdiri di hujung katilnya, hanya memerhati. Episod 2, Sungai Berdarah. Keesokan paginya, Jali membawa parang panjang dan beberapa bekalan. Dia tahu kerja hari itu lebih berat. Perlu membersihkan kawasan berhampiran sungai lama di tengah ladang. Tempat itu sudah lama dibiarkan. Rumputnya meninggi dan pokok-pokok sawitnya tumbuh liar tak terurus. Sungai itu sunyi. Airnya keruh kehijauan, tidak lagi sejernih dulu. Namun itulah satu-satunya sumber air bersih bagi pekerja ladang. Jali meranduk ke dalam air separas betis, mencuci mukanya sambil menyeka peluh. Tiba-tiba angin berhenti bertiup. Hutan senyap. Seperti dunia ditarik ke dalam satu kekosongan. Jali terhenti. Air sungai yang mengalir tadi tiba-tiba diam, seperti beku. Dia memandang ke sekeliling. Hanya pokok-pokok membisu. Kemudian air sungai berubah warna. Perlahan-lahan menjadi merah pekat. Seakan darah yang mengalir dari hulu. Jali melangkah ke tepi terpinga. Dan ketika itulah dari dasar sungai yang merah itu, muncul tangan hitam berbulu besar mencengkam kakinya. Dia bergelut, menendang, menarik diri. Tangan itu sejuk seperti mayat. Namun ia tidak menarik ke bawah. Ia hanya mencengkam kuat dan kemudian melepaskan perlahan-lahan. Jali jatuh terduduk di tebing, menggigil. Air sungai kembali jernih, seolah-olah tiada apa-apa berlaku. Tapi ketika dia bangkit dan berpaling, makhluk itu berdiri di seberang sungai, bertubuh tinggi, berbulu lebat, dengan tanduk panjang dan mata merah yang bersinar seperti bara. Inen tidak bergerak, hanya memerhati. Dan Jali tahu sungai itu bukan lagi tempat manusia. Episod 3, Bukit Sunyi. Beberapa hari selepas kejadian di sungai, Jali cuba untuk menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun bayangan makhluk itu sentiasa terlintas di sudut matanya. Malam-malamnya menjadi pendek, dipenuhi mimpi yang tidak pernah selesai. Mimpi tentang tanduk, mata merah dan suara mengaum dari dalam gelap. Hari itu, dia diarahkan untuk memeriksa kawasan atas bukit di hujung ladang. Bukit itu jarang dijejaki, hanya dikunjungi sekali-sekala untuk melihat keadaan pokok tua yang masih menghasilkan buah. Namun sejak beberapa minggu, laporan mengatakan pokok-pokok di situ seperti layu, tanahnya seperti mati. Jali mendaki perlahan. Angin di atas bukit lebih dingin. Pohon sawit tumbuh berselera, daunnya keperangan. Tiada unggas, tiada nyamuk, tiada bunyi. Ketika dia sampai ke puncak, dia terdengar bunyi loceng. Satu dentingan halus berulang-ulang datang entah dari mana. Tiada lembu, tiada ternakan. Tapi loceng itu berbunyi, seolah-olah tergantung pada sesuatu yang bergerak di sekelilingnya. Dia berdiri diam. Nafasnya tertahan. Bunyi loceng itu semakin dekat, bergaung bersama angin. Lalu dari celah pokok muncul kelibat. Bukan seekor, tapi beberapa makhluk hitam. Tinggi, mata merah, tubuh berbulu lebat. Dan loceng kecil tergantung di leher mereka. Tapi hanya satu yang berdiri di hadapannya, yang bertanduk dua, yang dia kenal dari mimpi dan sungai. Makhluk itu mendongak, dan dari mulutnya keluar bunyi seperti rintihan, panjang dan dalam, seperti tangisan bayi dicampur geram binatang buas. Jali menjerit dalam hati, tapi tiada suara keluar. Ketika dia tersedar, dia sudah berada di kaki bukit. Parangnya hilang, bajunya koyak. Dan di tapak tangannya, kesan terbakar seperti dicengkam sesuatu yang panas. Sejak hari itu, tiada siapa mahu ke bukit itu lagi. Episod 4, Tempat Pemujaan. Selepas kejadian di bukit, Jali menjadi pendiam.
Dia mula bekerja sendirian, menjauhi rakan sekerja dan lebih banyak termenung ketika berehat. Namun rasa ingin tahu tentang makhluk itu membuak dalam dirinya. Kenapa ia tak pernah menyentuhnya? Kenapa ia hanya memerhati? Satu pagi ketika menyusur lorong lama yang hampir dilupakan, lorong yang tidak digunakan sejak banjir besar 3 tahun lalu, Jali ternampak satu kawasan bersih, seolah-olah baru dibersihkan manusia. Terdapat batu-batu disusun bulat dengan abu kayu bakar di tengahnya. Sekeliling bulatan itu ada lilin merah, berbotol air beras, colok separuh terbakar dan sekeping kertas kuning bertulisan Cina. Di atasnya, tertera nombor 4 digit yang samar-samar, seperti baru ditulis semalam. Di belakang kawasan itu, tergantung bungkusan plastik hitam yang apabila dibuka, mengandungi kepala ayam, limau purut dan serpihan rambut manusia. Jali terundur, nafasnya sesak, bau kemenyan dan darah menusuk hidung. Dan ketika itu, dia terdengar bisikan halus di telinganya. Suara tua, perlahan seakan merayu. Berilah nombor yang naik, nombor yang kena. Dia memandang sekeliling, tiada siapa, tapi angin mulai berpusing. Debu naik ke udara. Tiba-tiba tanah di tengah bulatan itu retak kecil dan asap nipis keluar darinya. Jali melihat dan dari celah asap itu sekali lagi muncul mata merah. Hanya mata, terapung di udara seperti bara dalam gelap. Tanpa sedar tangan Jali bergerak sendiri, menulis sesuatu di tanah dengan jari, 1738. Dia tidak tahu kenapa. Dia tidak faham kenapa nombor itu. Namun malam itu, dia bermimpi seseorang menangis di dalam hutan, dikelilingi makhluk hitam bertanduk, dan dari langit kedengaran suara yang berbisik, "Kau dah buka jalan, jangan tutup." Dan esoknya tempat pemujaan itu hilang, seolah-olah tak pernah wujud. Episod 5, bunyi gendang dari dalam tanah. Sejak penemuan tempat pemujaan itu, Jali tidak lagi berasa selamat di ladang. Mata merah itu seperti lebih kerap muncul di celah pelepah sawit, di bayang dahan, kadang-kadang di cermin motosikalnya sendiri. Seolah-olah makhluk itu kini lebih dekat, lebih berani dan lebih marah. Pada suatu malam, langit tidak berbintang. Angin mati. Udara sejuk tidak seperti biasa. Jali baru selesai kerja lebih masa, menyuluh jalan pulang dengan lampu kecil di kepala. Ketika melalui sebuah kawasan yang dikenali sebagai Blok 9, tempat paling tua di ladang itu, dia terdengar bunyi aneh seperti gendang. Tiap dentuman datang dari alam tanah, perlahan, dalam, tapi cukup kuat untuk bergetar di tapak kaki. Seperti ada sesuatu yang hidup. Cuba keluar. Jali berhenti. Cahaya suluhnya melingkari kawasan sekitar. Tiada apa, tapi tanah di bawahnya seakan bernafas. Naik dan turun perlahan seperti dada makhluk tidur. Dia mundur 2 langkah, namun tanah tiba-tiba merekah sedikit. Daripada celah rekahan itu, keluar bau busuk, gabungan darah basi, bangkai dan tanah lembab. Bersama bau itu, keluar gumpalan rambut hitam dan cebisan kuku manusia. Seperti baru ditanam tapi dimuntahkan kembali oleh bumi. Jali panik. Dia berpaling hendak lari, tapi seluruh hutan sawit di sekelilingnya sudah berubah. Pelepah sawit menjadi hitam. Batang pokok berdenyut seperti urat manusia. Dan dari celah pokok-pokok itu, muncul makhluk bertanduk. Bukan 1 tapi 7. Mereka berbaris mengelilingi kawasan itu dalam diam. Dan di tengah-tengah mereka, muncul satu tubuh lebih besar, dengan tanduk yang membelit ke atas seperti ular. Matanya merah darah dan mulutnya dipenuhi gigi-gigi tajam seperti paku. Makhluk itu tidak bergerak, tapi Jali terdengar bisikan yang bergema dalam kepala. "Kau dah tulis nombor itu. Sekarang giliran kami ambil bahagiannya." Dan malam itu salah seorang rakan ladang Jali, Pak Majid, hilang tanpa jejak. Episod 6, suara dari parit mati. Pak Majid bukan orang baru di ladang itu. Sudah hampir 20 tahun dia menjadi tukang jaga kawasan sempadan ladang, terutama di bahagian parit besar yang mengalir di antara Blok 9 dan kawasan Belukar Lama. Dia dikenali sebagai orang tua yang banyak petua, banyak diam tapi sekali bersuara, penuh makna. Jali menghormati Pak Majid. Dia satu-satunya orang yang Jali rasa faham apa yang sedang berlaku. Beberapa hari sebelum Pak Majid hilang, dia pernah memanggil Jali ke pondok kecilnya di hujung ladang. Dengan nada perlahan, dia hanya berkata, "Kalau kau nampak mata merah tu, jangan pandang lama. Dia tahu kau tengok." Itu saja, tiada penjelasan, tiada soalan. Dan malam itu, Pak Majid tidak pulang. Esoknya, semua pekerja ladang mencarinya. Pondoknya kosong. Parangnya ada, topinya ada, tetapi Pak Majid lesap begitu saja. Pencarian dilakukan hingga ke Belukar dan parit mati. Parit lama yang airnya tidak lagi mengalir, penuh dengan lumpur dan akar sawit. Ketika Jali menjejak ke tepi parit itu, dia terdengar sesuatu.
Suara garau, serak tapi bukan menjerit, bukan menangis. Suara itu menyanyi lagu lama, lagu aneh dalam bahasa yang bukan bahasa manusia. Aru, menta, sua, ta, naru. Jali berdiri diam. Suara itu datang dari dalam parit. Perlahan-lahan dia menghampiri dan dari dalam lumpur gelap muncul gelembung udara, blap, blap, blap. Tiba-tiba lumpur itu terbelah dan dari dalamnya keluar topi Pak Majid penuh darah kering. Jali terundur, namun suara nyanyian itu tetap berbunyi. Kini bukan satu, tapi ramai. Seolah-olah ada makhluk-makhluk di dalam tanah, menyanyikan pujaan bagi sesuatu yang bangkit. Pada malam itu mimpi Jali lebih jelas dari sebelumnya. Dia melihat Pak Majid berdiri diam di tepi parit, tubuhnya dililit akar dan rantai, matanya putih, mulutnya penuh lumpur, dan dari belakangnya muncul makhluk bertanduk dengan suara yang membisik, "Dia milik kami sekarang, kau yang buka pintu." Episod 7, pagar yang retak. Kehilangan Pak Majid meninggalkan kesan mendalam pada Jali. Dia tahu ini bukan sekadar kes orang hilang. Ini adalah amaran. Pintu ke dunia yang sepatutnya kekal tertutup sudah dibuka dan setiap hari makhluk-makhluk itu makin berani menampakkan diri. Dengan semangat yang makin lemah dan fikiran yang kian terganggu, Jali akhirnya mengambil keputusan mencari seseorang yang dia percaya mampu membantu. Pak Karim, imam tua di kampung berdekatan. Orang yang sering dipanggil untuk hal-hal ganjil di sekitar daerah itu. Pak Karim menyambut Jali dengan tenang. Wajahnya keruh apabila Jali menceritakan segala yang berlaku. Mata merah, tanduk, sungai berdarah, tempat pemujaan nombor eko, dan mimpi-mimpi yang makin lama makin nyata. Setelah mendengar semuanya, Pak Karim hanya mengangguk perlahan. Pagar dah pecah. Kau cuma berdiri di celah-celahnya, Jali, tapi belum terlambat. Dengan membawa beberapa kitab, segenggam garam kasar, dan air ruqyah yang dibacakan semalaman, Pak Karim bersama Jali kembali ke ladang, tepat ke kawasan tempat pemujaan itu pernah wujud. Malam itu, mereka membacakan pagar gaib, bacaan ayat-ayat tertentu pada 4 penjuru ladang. Lilin tidak digunakan, sebaliknya garam dan 7 batu sungai menjadi penanda arah. Pak Karim membaca kuat, nadanya tegas, suaranya membelah keheningan malam. Pada bacaan terakhir, angin tiba-tiba mengganas. Pokok sawit bergetar, tanah di bawah kaki mereka bergegar halus. Jali melihat, di antara celah pokok, makhluk bertanduk itu muncul. Tapi kini tubuhnya terketar, matanya menyala lebih terang daripada biasa. Ia coba mendekat, namun seakan ditahan sesuatu. Pak Karim meneruskan bacaannya. Makhluk itu mengaum, dan dari dalam ladang terdengar pekikan nyaring, seperti ribuan suara wanita menangis serentak. Kemudian semuanya senyap. Malam itu berlalu tanpa gangguan. Tapi keesokan paginya Pak Karim demam panas. Tubuhnya berbekas lebam hitam berbentuk cap tangan panjang, seakan dicakar oleh kuku bukan manusia. Dan di pintu rumah Jali, seseorang meletakkan kertas kuning yang sudah terbakar separuh. Di atasnya tertulis dengan darah, pagar boleh retak lagi. Episod 8, Harimau Putih dari Alam Lain. Beberapa hari selepas ritual pemagaran dilakukan, suasana ladang tampak tenang. Tiada lagi mata merah, tiada bisikan, tiada mimpi pelik. Namun Jali tahu itu hanya ketenangan sebelum ribut. Pak Karim masih terlantar, tubuhnya lemah. Bacaan zikirnya terhenti-henti, seakan semangatnya disedut perlahan-lahan. Jali duduk di sisi imam tua itu memicit bahunya yang lesuh. Dalam keadaan separa sedar, Pak Karim berbisik perlahan. Mereka marah. Aku tak cukup kuat seorang, tapi dia dah datang. Malam itu langit mendung, petir berkilat tanpa guruh. Dari jauh di hujung lorong ladang yang sunyi, terdengar bunyi tapak kaki berat, disusuli dengan nafas yang dalam dan garau. Jali keluar dari rumah pekerja dan terlihat satu makhluk yang bukan dari dunia ini. Seekor harimau putih, enggak, besar, matanya biru terang, seperti langit tengah malam, dan di antara bulu putihnya terdapat jalur-jalur halus seperti ukiran ayat-ayat lama. Ia berdiri di tengah lorong, diam, tetapi jelas tidak sekadar haiwan biasa. Beberapa pekerja lain yang melihatnya segera berundur ketakutan. Tapi Jali terasa aman. Dari bayang pokok muncul seorang lelaki, tinggi, berjubah kelabu, berwajah tenang tapi matanya tajam menikam. Lelaki itu mengangguk perlahan ke arah Jali. Aku rakan lama Pak Karim, dia panggil aku dari seberang tabir. Kami tahu makhluk itu bukan sendirian lagi. Tanpa perlu kata banyak, Jali faham. Lelaki itu bukan manusia biasa. Dia salah satu daripada orang bunian yang bersahabat dengan Pak Karim, dan harimau putih itu adalah penjaga mereka. Malam itu, terdorama ke blok 9. Lelaki bunian itu membaca mantera dalam bahasa kuno, dan harimau putih itu berjalan mengelilingi kawasan bukit dan sungai, mengaum sekali sekala.
dan setiap kali ia mengaum, tanah bergoncang ringan. Kemudian, dari celah bumi yang retak, makhluk berbulu bertanduk itu bangkit semula. Kali ini lebih besar, lebih buas, matanya menyala seperti dua obor. Pertarungan bermula. Makhluk hitam itu mengaum, menghayun tangannya ke arah harimau putih. Tapi sang harimau mengelak pantas, menggigit lengan makhluk itu hingga terdengar bunyi tulang retak. Darah hitam pekat menyembur ke tanah, membakar rumput yang disentuhnya. Lelaki bunian itu menghunus sebatang kayu putih bersinar dan menikam tanah, menyebabkan tanah di sekeliling makhluk itu mula runtuh seperti pasir hisap. Makhluk itu mengaum terakhir kali sebelum tubuhnya ditarik masuk ke dalam tanah bersama bunyi tangisan dan jeritan dari dunia yang tidak terlihat. Dan sekali lagi malam menjadi senyap. Sebelum menghilang ke dalam kabus, lelaki bunian itu menoleh kepada Jali. Pagar telah diganti. Tapi ingat, selagi manusia cari nombor dengan darah, mereka akan kembali. Episod 9, Ladang yang kembali sunyi. Selepas malam itu, tiada lagi jeritan dari dalam tanah. Tiada lagi mata merah memerhati dari celah pelepah, bau busuk darah, dan suara yang memanggil dari balik mimpi. Semua itu lenyap seperti kabus pagi di telan mentari. Pak Karim perlahan-lahan sembuh, namun tubuhnya kekal lemah. Setiap kali Jali menziarahinya, dia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Syukur, Allah masih izinkan kita bernafas dalam iman." Jali kembali bekerja, tapi tidak lagi seperti dahulu. Setiap langkahnya di ladang kini diiringi zikir, setiap rehat disertai doa. Dia tidak lagi lalu ke sungai, tidak ke bukit, dan tidak sesekali menoleh jika terdengar suara aneh memanggil namanya dari celah pokok. Pekerja-pekerja lain juga berubah. Ada yang mula solat semula, ada yang berhenti membeli nombor ekor secara senyap-senyap seperti yang dulu mereka biasa lakukan setiap malam Jumaat. Namun kesedihan tetap ada. Pondok Pak Majid dibiarkan kosong, parit mati dibiarkan tumbuh lalang. Setiap kali Jali melintasi kawasan itu, hatinya seperti diramas. Ingatannya pada orang tua itu takkan pernah hilang. Dan setiap malam sebelum tidur, dia teringat kata-kata lelaki bunian itu. Selagi manusia cari nombor dengan darah, mereka akan kembali. Jali kini faham, apa yang berlaku bukan sekadar kisah seram. Ia adalah peringatan. Syirik, memuja, meminta kepada selain Allah, mempercayai kuasa lain selain yang Maha Esa. Bukan hanya mengundang dosa, tapi membuka pintu kepada bencana yang tak terlihat mata. Ladang itu akhirnya kembali tenang. Namun di hati Jali dia tahu, jika manusia terus memilih jalan sesat, makhluk itu akan menunggu di balik bayang, di dasar bumi, dan di sisi nafsu mereka yang tamak. Jali belajar satu perkara, tak ada jalan pintas dalam hidup, dan tiada keberkatan dalam rezeki yang datang dari syirik. Tamat.